Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Putra Muhammad Azim akan bercerita tentang Kerajaan Citu atau dikenali juga sebagai Tanah Merah. Kerajaan Citu ini dipercayai terletak di bahagian utara semenanjung Tanah Melayu dan wujud sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masihi. Kerajaan ini terkenal dalam catatan sejarah, terutamanya dalam rekod-rekod dinasti Tang dari China. Sekarang, kita akan lihat bagaimana sistem pentadbiran kerajaan ini dibentuk dan dikendalikan. Yang pertama, kepimpinan raja sebagai ketua utama. Sebagai sebuah kerajaan yang berasaskan sistem monarki, Citu diperintah oleh seorang raja yang memegang kuasa mutlak. Raja Citu bukan sahaja ketua negara tetapi juga pemimpin agama. Baginda dipercayai mempunyai kuasa istimewa yang menjadikan pemerintahan baginda amat dihormati. Raja memainkan peranan yang sangat penting dalam semua aspek pentadbiran, termasuk diplomasi dengan negara-negara jiran. Terdapat catatan yang menyebut bahawa Citu pernah menghantar utusan ke China untuk menjalin hubungan diplomatik. Ini menunjukkan bagaimana raja memanfaatkan hubungan luar untuk mengukuhkan kerajaan. Yang kedua, pembesar dan sistem berhierarki. Di bawah pemerintahan raja, terdapat golongan bangsawan atau pembesar yang membantu dalam menguruskan Di bawah pemerintahan raja, terdapat golongan bangsawan atau pembesar yang membantu dalam pengurusan harian kerajaan. Golongan ini bertanggungjawab dalam pelbagai urusan termasuk ekonomi, keselamatan dan pengurusan sumber asli. Pembesar mungkin terdiri daripada saudara mara diraja atau golongan berpengaruh dalam masyarakat. Mereka memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat dan menjaga keharmonian antara pelbagai lapisan masyarakat di Citu. Yang ketiga, sistem kehakiman dan hukum adat. Seterusnya, mari kita lihat aspek perundangan. Raja Citu juga bertindak sebagai ketua hakim. Setiap keputusan perundangan yang dibuat oleh raja dianggap muktamad dan mesti dipatuhi oleh semua rakyat. Selain raja, terdapat juga pembesar yang diberi kuasa untuk menegakkan undang-undang di wilayah masing-masing. Undang-undang di Citu sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan kepercayaan agama. Ini bermaksud keputusan perundangan tidak hanya berdasarkan akal dan logik, tetapi juga mengambil kira adat setempat dan elemen rohani. Ketenteraman sebagai pelindung kerajaan. Yang keempat, ketenteraman sebagai pelindung kerajaan. Ini yang keempat ya. Tidak lengkap sesebuah kerajaan tanpa pasukan tentera yang kuat. Angkatan tentera di Citu memainkan peranan penting dalam melindungi kerajaan daripada ancaman luar seperti serangan kerajaan jiran atau serangan lanun. Tentera ini menjaga keamanan dalam negeri dan membantu melindungi raja serta pembesar. Dengan kedudukan strategik di pesisir pantai, Citu sering menjadi tumpuan pedagang dan tentera berperanan penting untuk memastikan keamanan. Yang kelima, kepercayaan agama dan upacara tradisional. Seterusnya, kita lihat peranan agama dalam pentadbiran Citu. Raja bukan sahaja ketua negara tetapi juga pemimpin agama yang dianggap mempunyai hubungan khas dengan dewa-dewa atau roh nenek moyang. Upacara keagamaan kerap diadakan untuk meminta perlindungan, keberkatan dan kesejahteraan. Ini bukan sahaja mengeratkan hubungan rakyat dengan raja, tetapi juga mengukuhkan kedudukan raja sebagai pemimpin rohani yang disegani.
Yang keenam, iaitu ekonomi berasaskan sumber alam dan perdagangan. Dari segi ekonomi, kerajaan Cihtu bergantung kepada hasil bumi dan perdagangan. Kedudukan strategik Cihtu menjadikan pusat persinggahan bagi pedagang dari China, India dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hasil bumi seperti emas, lempah ratus dan barang-barang eksotik menjadi antara komoditi penting dalam perdagangan. Sistem ekonomi ini juga dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab mengurus wilayah-wilayah tertentu untuk memastikan bekalan cukup bagi rakyat. Kesimpulannya ialah, hadirin yang dihormati, kerajaan Cihtu adalah satu contoh cemerlang bagaimana sebuah kerajaan purba di Asia Tenggara ini diuruskan dengan sistem pentadbiran yang kemas berasaskan hierarki dan dipengaruhi oleh kepercayaan agama. Peranan raja sebagai pemimpin mutlak dan pemimpin agama memastikan kerajaan ini aman dan berwibawa. Melalui sejarah kerajaan seperti Cihtu, kita dapat mempelajari kekuatan dan kebijaksanaan sistem pemerintahan tradisional. Melalui sejarah kerajaan seperti Cihtu, kita dapat mempelajari kekuatan dan kebijaksanaan sistem pemerintahan tradisional. Terima kasih kerana bersama-sama kami hari ini dalam menjelajahi keagungan sistem pentadbiran kerajaan Cihtu. Semoga kita semua mendapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.